Sekejap ya. Okey. Di sini, okey. Awak belajar bahawa kita dah belajar ada 4 jenis tisu. Yang ini secara keseluruhan sel yang ada dalam organisma yang menjalankan pembiakan seks. Contohnya kita lah manusia. Kita dah belajar kita ada 4 jenis tisu. Tapi secara umumnya, bila cikgu sebut tisu dengan sel ni benda yang sama sebenarnya. Tetapi secara keseluruhannya sel-sel dalam badan kita ni tak kiralah sel otot ke, sel apa ke, sel darah ke, any sel secara umumnya kita boleh bahagikan kepada 2. Sel soma dengan sel gamet. Okay. Sel soma, kita ambil sel gamet senang. Sel gamet tu hanyalah pada lelaki sel gametnya ialah sperma. Pada perempuan gametnya ialah ovum ataupun secondary oocyte lah. Awak dah belajar kan secondary oocyte. Yang lain-lain, semua sel-sel lain adalah sel soma. Oleh itu, sel otot, sel soma, sel pipi, sel soma, sel epitelium, sel soma, sel darah merah soma, sel semua yang lain semua adalah sel soma atau istilah lainnya adalah sel badan. Dan sel-sel soma semua berlaku terhasil melalui proses meiosis. Sel gamet ataupun nama lainnya sel pembiakan terhasil melalui proses meiosis. Okey, ini mengandungi bilangan kromosom diploid, iaitu setiap sel mengandungi 2 set kromosom, iaitu atau 2N yang kita panggil sebagai diploid. Okey, cikgu kejap ya, cikgu. Okey. Maksudnya katakanlah kita ambil sel, cikgu buat nukleus besar mudah dapat lukis. Okey, semua sel-sel soma nukleus dia mesti dalam keadaan kromosom dia adalah mesti dalam keadaan diploid. Maksudnya mesti ada dia punya pasangan. Setelah ini cikgu buat okey. Okey, ini diploid ke haploid ni? Diploid or haploid? Sila jawab, buka mic jawab. Diploid ke haploid? Haploid. Kenapa haploid? Kerana tak ada pasangan. Mana ada, semua ada pasangan. Nampak tak? Ini pasangan dia, ini coy. Ini dengan ini, siapa pasangan dia nampak ni? Ini pasangan dia, saiz sama. Tapi tak bercantum. Okey. Sebenarnya ini pun kromosom. Kalau cikgu lukis satu lagi, sorry lah kecil sikit ni ya. Cikgu lukis yang sama juga, tapi cikgu lukis bentuk macam ni. Ini pun kromosom juga. So kromosom dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita tengok ada pasangan tak? Ini sebenarnya kromosom sebab kalau masih ingat masa kitar sel, masa peringkat S, sel, kromosom mula-mula macam ni kan? Dia jadi macam ni. Prosesnya ialah replikasi. Ini dengan ini adalah benda yang sama. Sebab tu dia panggil apa ni? Dia panggil apa? Dua ni. Homolog. Ini kromosom. Ini juga kromosom. Ini panggil apa? Kromatid. Di berpasangan. Apa dia?
Kan Kromatik. nanti cikgu tengok ni ya. Kan ada istilah apa? Tengok buka buku teks tengok. Ada kromosom, ada lagi kromosom Homolog. homolog. Kemudian ada lagi Kromatif berpasangan. kromatik kembar kan. Kembar. Kromatik kembar tu. Inilah. Ni satu kromatik kembar sebab apa? Benda yang Sama. benda tu DNA-nya sama. Sebab dia terhasil melalui proses replikasi. So bila cikgu lukis macam ni, awak kena tengok ada tak dia punya pasangan. Pasangan kita nak tahu ini dengan inilah saiz. Ini 1, 1. Ini 2, 2. Ini 3, 3. Ini 4, 4. So ini adalah apa? Diploid ke haploid? Diploid. So bilangan kromosom dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diploid dia sama juga dengan 8. Katalah cikgu nak bagi awak jelas lagi. Okey, mungkin cikgu buat macam inilah. Okey, ini katalah ini satu apa panggil satu spesies lah. Yang 2N sama juga dengan 8. Okey, ini cikgu ambil 1, ini ambil 1, ini ambil 1. Ini katalah ambil 1. Maksudnya yang cikgu colorkan ini macam 1, 2, dah macam ni dah. 3, 4. Ini satu set. 1, 2, 3, 4. Satu lagi another set lagi. Maksudnya ini satu set, ini N, ini N. So dua-dua sekali adalah 2N. Cikgu boleh lukis juga. Ni nak lukis 8 macam tak muat kecil. Kata cikgu boleh lukis. Macam ni pun sama sahaja. So ini 1, 2, 3, 4, 4. Ini pun 2N sama juga dengan 8. Ini kromosom, ini juga kromosom. Kromosom homolog pula yang mana ni? So ini dua ni homolog lah ni. Ini dua homolog sebab saiz sama. Ini dua ni homolog. Ini dengan ini homolog, ini dengan ini homolog. Ini dengan ini homolog, dengan ini homolog. Ini dengan ini homolog, ini dengan ini. Kita tengok saiz yang sama. Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, mana tadi? Istilah ni. Okey, so sekarang istilah. Kita kata mengandungi bilangan kromosom diploid iaitu setiap sel mengandungi 2 set kromosom. Kalau haploid, 1 set saja. So, contohnya kalau haploid, katakan tadi 2N juga 8 kan? Ya, haploidnya apa? Yes, 1, 2, 3, 4. Ada tak ni? Ada tak pasangan? Tak ada pasangan. Ni ada pasangan tak ni? Tak ada, tak ada. So ini N sama juga dengan 4 ataupun tengok cari tak ada pasangan. Okey. Ini pun N sama juga dengan 4. Sel gamet ataupun biakan mitosis dengan cis di belakang. Cis di belakang adalah proses. Proses apa? Proses pembahagian sel. Untuk apa? Untuk menghasilkan sel baru. Sebab pembahagian sel menghasilkan sel baru. Okey, bilangan kromosom diploid, bilangan kromosom haploid kita tengok tadi. Set kromosom maksudnya tadi satu set tu. Okey, kromosom paternal maksudnya daripada bapa, daripada sperm, maternal daripada ovum. Kromatin adalah apabila kromosom dalam masa
sel masa peringkat interfasa dia punya DNA dia bersirat macam ni je. Ini kita panggil kromatin. Okay, nak tanya apa-apa ke? Guna mic ya. Sebab cikgu tak cikgu memang nampak cikgu punya skrin je ni. Cikgu nampak cikgu punya PowerPoint, cikgu tak nampak mute siapa tanya-tanya. Awak punya chat cikgu tak boleh tengok. Cikgu nak buka chat tak? Ada soalan tak? Cakap je. Tanya saja. Cikgu, Ya saya. yang sel kat kanan tu kan bukan 2N sama dengan 4 ke? Yang mana? Bukan. Yang mana ini? A, B. A, B. Tak. Ini kan Coy, ini kan kromosom tu cakap tadi Coy. Ini kromosom. Kromosom dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini kromosom ni ada tak pasangan dia? Ni ada tak pasangan kita AB ni? Ada tak pasangan dia? Ada. Ada tak pasangan dia? Ada. Mana pasangan dia? Oh, tak ada. Tak ada pasangan kan? Tak ada. Sebab pasangan kromosom molek dia mesti saiz mesti sama. Nampak? Sebab yang A dengan B sebenarnya benda yang sama saja. Okey. Tapi sebenarnya nanti kalau belajar ni dia tak akanlah bila gamet dia nak jadi macam ni balik nanti sebab gamet ni sebenarnya dia terus dia tak akan jadi macam ni. Dalam bentuk macam ni saja. Cikgu. Ya. Want to ask a question. We can say process B Proses B, sel B. Cell A transform to cell B by process interface yang S tu kan? Tapi awak kena ingat sebab bila ini meiosis hasilnya ialah hasilnya sperm. Sperm. Untuk proses ini penghasilan sperm melalui proses meiosis. Yang cerita kita share adalah berkaitan dengan proses mitosis. Cikgu buat macam ni supaya awak nak fahamkan bahawa ini pun kromosom, ini pun kromosom. Sebenarnya untuk gamet ni dia tak jadi macam ni lah. Okey? Okay. So ni kan tadi awak cerita pasal kita sel kan. Ni tolong hafal lah ya. Kalau dekat G1S interface tadi kan. Dekat S ni apa berlaku? Satu utasan, nampak tak? Sintesis DNA berlaku dalam fasa S apabila DNA dan nukleus menjalani replikasi. Setiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatid. Maksudnya daripada macam ni. Jadi Allah. Jadi sini saya ini satu kromatid. Ini satu kromatid dan kromatid ini membawa DNA yang sama dengan ini sebab prosesnya replikasi. Faham? Okey? Kita awak lah pula. Susah pakai pen ni tak. Belum mahir lagi. Ni. Sebab tu cikgu cakap, ini pun kromosom, ini pun kromosom. Mengganda menjadi 2 kromatid seiras yang dikenali sebagai kromatid kembar. Kedua-dua kromatid mengenai salinan molekul DNA yang sama, berpaut pada sentroma. So ini proses penghasilan organel baru sebab dia baru menghasilkan sel baru kan. Kita sel ni adalah untuk mitosis. Maksudnya dalam sitokinesis ni dia akan dapat 2 sel kan. Ini sel baru. Sel baru yang terhasil ni satu tu mengalami apa proses apa? Pembesaran, penghasilan organel baru. Lepas tu nukleus dia, kromosom dia mengalami proses ataupun nukleus dia menjalankan proses replikasi. Kemudian di sini sini balik bersedia untuk nak sini bersedia balik untuk nak
ini bersedia untuk nak menjalankan proses replikasi, mitosis seterusnya. Maksudnya kita sel ni kata satu sel menjalankan proses mitosis kan, dapat 2 sel. Kita sel ni ialah apa? Daripada satu sel baru terhasil sampai dia dapat 2 sel ini. Daripada satu sel ni kemudian dia akan dapat 2 sel. Itu satu kitar sel. So kitar sel ni hanya ada pada untuk mitosis je lah. Untuk meiosis tak ada kitar sel. Sebab bila meiosis kan, meiosis 1 dapat 2 sel, lepas tu meiosis 2. Ini akan jadi sperma. Cikgu, what you are saying, Yes. ya apa yang cikgu cakap, we cannot use kitar cell for cell gametes sebab cell gamete kan originally from cell Diploid. bukan. What is that cell lah? Cell germa primordium. Sel ya. germa primordium. Ya, lepas tu dia akan mitosis jadi- meiosis. Dia jadi gamet kan? Dia jadi gamet ni kalau tak ni dia akan degenerate je kan? Ya. Meiosis, hasil meiosis dia tak akan mengalami kitar sel. Kalau kitar sel maksudnya gamet tu mitosis lagi, tak boleh. Okay. Hanya untuk mitosis. Jelas ya dia boleh. Jelas cikgu. Sebab itu kita belajar kitar sel, kita belajar waktu mitosis je. Dengan mitosis, kitar sel dengan mitosis sekali. Faham? Sebab meiosis dia hasilkan sel baru dan sel baru itu tak akan bermeiosis lagi, tak akan bermitosis. Dia dapat sel baru yang fungsi yang kalau tak digunakan musnah je. Okey. Jelas? Tu cikgu nak cari. Okey. Jelas cikgu. Sekarang kita masuk kepada proses mitosis. Mitosis. Mitosis mana tadi? Okey, mitosis ni cikgu ambil ni sebiji dalam buku teks awak. Boleh refer buku teks awak lah ya. Okey, peringkat. Alah ni cikgu megahkan 4 mat. Okey. Cikgu tahu awak belajar banyak subjek, banyak nak kena ingat. Okey, awak ingat sini je. Profasa dia punya keyword ni adalah kromosom tebal dan pendek. Profasa. Okey. Cerita-cerita banyak ni tak penting sangat. Ini yang penting. Ada cerita lain adalah nukleus, membran nukleus terurai kan. Okey, mula-mula sel, dalam sel ni, ni ada membran nukleus, dan membran nukleus, dalam ni ada kromosom. Kalau buat bentuk macam ni maksudnya kromosom tadi telah mengalami proses replikasi lah. Okey. So sekarang kromosom dalam nukleus, tapi di akhir profasa nukleus ni terurai, membran nukleus terurai. Dan membran nukleus terurai, kromosom sekarang berada di dalam sitoplasma. Itu maksudnya. Okey, pembentukan gentian gelendung ini semua yang sampingan-sampingan lah. Ingat profasa kromosom memendek dan menebal. Metafasa kromosom susun dalam satu satah. Boleh juga lukis macam ni ya, awak jangan confuse pula. Boleh je satah dia ialah macam ni. Boleh saja satah dia macam ni. Kalau satah dia macam ni, kutub dia satu kutub. Ini kalau macam ni, kutub dia sini, kutub dia sini. Asalkan dia duduk kat satah. Boleh saja satah dia macam ni. Bila satah dia macam ni, ini kat sini, ini kat sini. Dan cikgu buat dot-dot ni adalah dia punya ujung kutub tu lah. Dia punya, kalau sel haiwan dia ada centriole. Okay. So satah. Maksudnya faham ya masuk satah tu. Straight je, sebaris. Okay. Itu metafasa. Anafasa, pisah. Anafasa awak ingat dia pisah. Ini susun pada satah khatulistiwa. Telofasa dapat 2 set kromosom. Masih lagi pada sel yang sama. Tapi dah ada 2 set. Maksudnya sini katalah set ni satu set. Ada 2. Ni telofasa kan. Masih pada satu set ada 2 ni. Lepas tu dia buat gambar ni. Dot ni. Sebab apa?
membran nukleus terbentuk semula. Okey. Teruskan So ingat keyword ini. Okey, ingat keyword ini. Okey, ini pun cytokinesis kan? Pembahagian sel bagi dua, karyokinesis yang tadi sini, ini adalah karyokinesis sebenarnya. Pembahagian nukleus. Ini adalah cytokinesis. Ini untuk sel tumbuhan, sel haiwan, pencerutan saja dia punya membran plasma. Tumbuhan ada plak sel. Ada selalu soalan selalu juga tanya perbezaan di antara cytokinesis bagi haiwan dengan cytokinesis bagi tumbuhan. Tumbuhan ada pembentukan plak sel. Ini benda yang sama. Ini samalah kat dua gambar yang berbeza tapi sama saja. Okey. Aplikasi nanti cikgu terus kepada meiosis dulu. Okey. Meiosis kat sini cikgu cikgu nak terangkan ini terus je. Konsep terus. Okey, meiosis pertama sekali awak kena tahu bahawa meiosis ada dua peringkat pembahagian. Setiap sel, ni yang tengok cikgu tengah lukis ni, setiap satu sel ni sel induk, setiap sekali membahagi mesti dapat 2. Dia tak boleh bahagi sekali terus dapat 4 ke 8, tak boleh. Sekali bahagi dapat 2. Okay, kita katakan ni meiosis menghasilkan gamet kan? Dan dia melibatkan 2 kali membahagi. Sekali, 2 kali. So setiap kali membahagi dapat 2. Awak abaikan saiz tau. Saiz ni. Ini pun, okey. Okay. Ini meiosis 1. Ini meiosis 2. Meiosis 1 ada 4 peringkat. Ada 4 maknya. So, bila dia meiosis tu maka 4 maknya kita wajib tulis 1. Meiosis 2 pun ada 4 mak dia. Ada 4 mak dia. Dua. Sebab tu kalau proses meiosis, kalau soalan tanya peringkat ataupun fasa, jangan lupa tulis perkataan 1 atau 2. Okay. Untuk awak mudah, awak ingat ini. Meiosis, proses pembahagian kromosom homolog. Especially dekat ni Meiosis 1 adalah apa? Pembahagian kromosom homolog. Cikgu nak tengok lukis besar sikit lah Mana cikgu punya blank ni, okey. Okey, cikgu lukis ni cikgu buat. Okey, meiosis. Cikgu lukis kromosom tau. Okey. Okey, apa yang berlaku ialah meiosis 1. Ini ada homolog dia kan? Ini homolog dia. So, setelah meiosis 1, homolog berpisah. Ini berpisah, ini berpisah. So, tinggal apa? Cikgu buat ini lukis ada ni 1. Cikgu buat ini tak ada pindah silang kononnya tak ada pindah silang So, berpisah. Ini berpisah, ini akan jadi? Ada 2. 2. 1 yang besar, 1 yang? Ini pun? 1 kecil, 1 besar. Sebab apa? Kromosom homolog ni dah berpisah. Ini dah pisah. Katalah ini. Dia yang mana hitam, yang mana ni, itu. Ingat tak kita belajar? Ingat tak kita belajar? A, B, B. Ingat tak genetik? Ingat. Dia boleh kan? Dia punya susun ni ikut masa metafasa susun macam mana?
Kalau A besar A kecil, B besar B kecil, susun tengah-tengah ni, akan dapat anak yang A besar B besar A kecil B kecil kan. Kalau susun macam ni pula, A besar A kecil, sini B kecil B besar, akan dapat B kecil A kecil B besar kan. Ini buat satu je lah. Okay. Kemudian meiosis 2 pemisahan apa? Kromosom. So Kromosom. akan dapat so ni apa tadi? Tinggal ini satu yang Kecil. kecil. Ini pun sama satu. Ingat saja ini. Ini pun samalah. Ini satu yang besar, satu yang kecil. Ini satu yang besar, satu yang kecil. Jelas So awak kena ingat apa dia? Meiosis 1 division pembahagian kromosom homolog. Meiosis 2 pembahagian kromosom. Jelas? Sebenarnya meiosis 2 ini sama dengan apa? Mitosis. Kalau kita tengok sini sini 2N sama juga dengan apa ni? 1, 2, 3, 4. 2N dengan 4 kan? Ini apa? Ini ada set lagi tak ni? Ada 2 set tak? Satu set je kan? So ini N sama dengan 2. Ini N 2. Ini pun N sama dengan 2, N sama juga 2, N sama juga 2. Nampak tak? Kekal. Bilangan kromosom kekal. Oh. So meiosis 2 sebenarnya ialah sama dengan proses mitosis. So ini awak kena fahamkan konsep betul-betul. Okey, cikgu bawa pergi sini ni. Ini nampak tak? Ini homolognya. Ini ada pindah silangan. Ini homolognya masih ada. Pisah. Meiosis 1 pemisahan kromosom homolog. Meiosis 2 pemisahan kromosom. Duduk tengah-tengah, lepas tu pisah. Jelas? Ini kromosom dia 4 kan? 2N sama juga dengan 4. Ini tinggal kat sini N sama juga dengan 2. N sama juga dengan 2. Ini pun samalah N2, 2. Jelas tak? Senang je kan? Okey, ini gambar perbezaan. Nak menunjukkan perbezaan di antara mitosis dengan meiosis. Nampak tak? Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Sama saja. Ini nampak tu. Susun dekat tengah, lepas tu pisah. Kromosom homolog pisah. Pisah. Ini kromosom pisah. Ini kan awak tengok sini. Dengan sini kan sama, straight je. Ini awak tengok metafasa ni. Metafasa 1 ni nampak tak? Yang tersusun adalah kromosom homolog. Kalau mitosis yang susunnya apa? Kromosom. Ni apa yang susun? Kromosom. Jelas tak? Jelas ya? Tak ada soalan So, itulah. Lepas tu kita tengok sedikit aplikasi yang awak belajar dalam bab ini. Okey, pertama aplikasi untuk mitosis, cerita pengklonan. Okey, ini adalah proses. Proses pengklonan adalah proses untuk klon. Apa maksud klon? Klon adalah organisma Jadi yang Tuhan cikgu. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Ya. Mana boleh Tuhan? Perlu jadi Tuhan, coy. Kalau orang bukannya yang memberikan nyawa tu Tuhan. Kalau buat pun, kalau tak ada nyawa pun tak boleh juga. Okey, klon mana ada? Coy. Kalau awak tanam pokok bunga ros, ambil keratan batang je, dapat pokok bunga ros, tu klon tau. Oh.
Clone tu maksudnya apa? Organisme Kopi. secara asex. Oh, A6 Asex dia asal daripada satu induk yang sama kan? Satu induk sama dapat pokok baru, so sama. Dan besar saja. Oleh itu mengenai kandungan genetik dan bilangan kromosom yang sama dengan induk. Sekarang kita biasa kalau kita tanam pokok-pokok secara asex, contohnya pokok, ada yang pokok boleh dua-dua, asex dengan sex, tapi yang asex je kita yang buat lah. Secara semula jadi dekat dalam hutan contohnya, pokok durian, dia membiak, durian dalam hutan dia membiak secara seks tau. Sebab apa? Sebab durian tu, bila durian tu jatuh luruh, adalah harimau makan, harimau pula, siapa makan rusa makan durian tu, dia biji dia tak kata dapat pokok baru. Itu pembiakan seks. Kalau pembiakan asex bagi durian, kita kena buat lah. Kita buat proses teknik kultur tisu. Kalau pokok bunga ros pun dia tak reti nak tanam batang dia sendiri ya. Kita yang pergi tanam batang dia. Faham tak ni cikgu cakap apa? Faham cikgu. Okay, so pengklonan yang famous pengklonan ini adalah yang Dolly itulah ya. Okay, pengklonan haiwan ni macam adalah orang membuat. Perklonan manusia it is haram dibuat. Dalam agama Islam haram. Dunia pun United pun haram. Tak boleh buat perklonan manusia ni. Dia ada isu apa? Isu Is it like versusing the religious purpose or not? Yeah, one is religious purpose. Kalau dalam Islam memang tak boleh lah. Satu lagi it is humanity. Sebab humanity. Sebab bila buat, kita tengoklah, cikgu cerita dulu. Cerita dulu baru nak cerita. Okey, sebab cara buat dia ialah, okey, ni egg donor maksudnya untuk cloning haiwan ni dia perlukan telur juga. Telur daripada mana? Lelaki perempuan? Perempuan. Pandai coy. Perempuan bertelur kan? Ambil daripada betina telur dia. Okey. Lepas tu ambil donor. Donor ni nak perempuan nak donor pun boleh, lelaki nak donor pun, jantan donor. Donor ambil apa? Sel yang diploid lah. Ini dia ambil mammary cell dia. Ni apa yang dia orang buat dekat Dolly tu Ambil mammary cell bagi hak jenis ni. So apa yang dia buat lah, dia ambil sel telur ni, dia buang apa? Buang ni. Tak nak Scottish backface ni punya nukleus. Tapi nak apa? Nak dia punya telur dia. Lepas tu apa yang dibuat? Ambil single cell, lepas tu dia fertilize lah. Dia combinekan dua-dua ini guna electric shock. So apa jadi? Masuk dalam ni. Nukleus dia masuk ni. Nukleus daripada fin dorset ni masuk ke dalam ini. Lepas tu ini akan mengalami proses mitosis lah, blastocista, ingat tak blastocista? So menempel. So dia pun ni guna 3 jenis kambing. Scottish, Fin dengan surrogate Bui pula, ini satu hybrid ni lah. Masukkan dekat dalam surrogate mother ni, baik ibu tumpang. Bukan masuk dekat sini, dia masuk cari kambing lain pula. Lepas tu blastocista develop, maksudnya dia implant about 5 months, maksudnya dia punya ni lah macam kita 9 bulan kan. Dia kambing 5 bulan keluar sebagai Dolly. Yang mana kita kata ini adalah klon. Klon untuk apa? Klon yang sama dengan Fin dorset. Sebab dia ambil apa? Dia ambil genetik daripada Fin dorset. Okey. Bagi human pula. Tapi cikgu, dia lifespan dia kecil kan? Itulah maksudnya dia orang buat ni kan, Dolly tu kan dah mati katanya lifespan. So lifespan dia tapi sebenarnya kan coy, benda ni it is dalam research. Masih banyak lagi orang tak tahulah what actually happens lah. Banyak lagi nak kena buat research lah. Cikgu kan tak payahlah kot kan, kita buat cara semua biasa je lah kan. Nak kambing kita ambil
Hybrid ni kan buat tak, kenapa kita nak susah? Kalau macam manusia ni dia punya isunya ialah katalah nak clone, kalau clone ni dapat orang keluar. Dolly ni kan bukan sekali buat terus dapat tau. Ni kita macam seolah macam senangnya nak buat. Mungkin dia orang buat 300 kali. Kali ke 300 baru dapat. Dalam sepanjang 299 tu mungkin hasilkan kambing yang tak ada. Mungkin yang develop tidak lengkap. Yang jadi X lah, X Dolly yang ni. Begitu, itu kalau Dolly tak apalah, kita boleh buang je kan. Kalau hasilkan manusia dalam, katalah nak menghasilkan manusia ni buat 300 kali. 300 kali baru boleh dapat. Mungkin setengah orang nak kata apa tahu, dia orang nak isu dia clone untuk hasilkan telinga je. Ataupun clone nak ambil jantung je. Kan dia punya isu clone manusia sebab ada anak yang sakit jantung, dia clone, dia buat clone, dia ambil jantung, keluarkan jantung, masuk ke anak dia. Hak lain tu nak buat apa? Itu isunya. Sebab itu universally tak boleh buat. Kan tak boleh buat apa? Tak boleh buat research pun. Tak boleh ada any makmal in the world cannot do research on human cloning. Diharamkan. Against the United Nations punya ni lah. Kalau tak tahulah kalau orang ada lab-lab yang buat secara illegal. Tapi legally memang tak boleh buat cloning ni. In fact, kalau nak hasilkan transgenic pun, tahu tak transgenic? Transgenic atau GMO kan? GMO, genetically modified organism ataupun GMF. Katakanlah cikgu nak buat satu GMF, cikgu nak hasilkan pokok tomato yang GMF satu barulah. Cikgu nak selitkan cikgu nak selitkan satu, cikgu nak buat satu pokok katalah cikgu nak katalah cikgu nak pokok kacang panjang, cikgu nak kacang panjang. Tapi cikgu nak kacang panjang tu rasa kacang panjang tapi dia punya bentuk macam katalah macam dia cakap cikgu nak kacang panjang. Cikgu makan kacang panjang kan, kita makan kacang berangin contohnya. Cikgu nak hasil kacang panjang yang tidak menghasilkan, bila kita makan tak ada efek menghasilkan gas. Cikgu nak buat GMF, kacang panjang GMF. Bukannya cikgu boleh terus buat saja, cikgu buat dalam lab tak boleh. Cikgu kena hantar proposal kepada satu lembaga. Ada nama lembaga cikgu lupa dah. Kena hantar proposal tu nak buat, dah ada dia punya, cikgu kena ikut SOP dia tu, baru cikgu boleh buat. Kadang-kadang it takes 2 to 3 years untuk dapat license ataupun dapat kebenaran untuk memulakan research saja. So setiap negara pun mesti kena buat benda tu. Bukan simply nak buat saja proses ni sebab kita tak nak hasilkan spesies baru yang merosakkan, yang menyebabkan masalah kepada environment. Ini awak kena belajar banyak lagi. Tapi cikgu, ya. Kalau buat tanpa kebenaran kena hukum kan? Kena ada dia masuk, dia memang dah ada undang-undang lah. Dia bukan nak buat JMF, memang maga, cikgu lupa lah maga apa, memang kena ada lah sebab dia ada banyak terms and condition. If not tak boleh buat. Sebab itu cikgu last 2 years cikgu pergi ke Mardi. Cikgu pergi ke dia punya lab biologi lah. Sinilah dia orang ceritalah bagaimana nak buat tu. Sebab dia orang ada buat research kan nak menghasilkan GMF ni. So it is not simply kita belajar untuk only the theory, untuk ada konsep saja, tapi nak buat tu it is not like that. Sebab ini benda yang bukan macam awak cakap lah, bukan daripada God kan. Kita dah buat dia, kita takut nanti dia akan effect to the human. Tuhan tahu, Tuhan buat kita, Allah buat kita, dia tahu apa terbaik pada kita. Kita bila kita ubah-ubah ni takut akan merosakkan nanti. Tak apa, itu ni Okey, seterusnya aplikasi dalam kultur tisu. Okey. Pengklon kultur tolong fahamkan betul-betul
perbezaan antara pengklonan dengan kultur tisu. Pengklonan ini adalah proses. Pengklonan proses. Kultur tisu ini adalah satu teknik. You have to understand. This is a technique. Teknik apa? Teknik untuk menghasilkan klon. Okay. Dan kultur tisu ni sebenarnya ada kultur tisu haiwan, kultur tisu tumbuhan. Okey, yang kita belajar ialah kultur tisu tumbuhan. Kultur tisu haiwan ni agak susah nak buat sebab kita memang susah nak buat. Dan kultur tisu haiwan ni orang buat pun nak hasilkan tisu-tisu je. Peringkat tisu dia tidak menghasilkan organ, menghasilkan sistem, tak ada. Dia menghasilkan tisu saja. Okey, tetapi untuk tisu tumbuhan boleh menghasilkan satu klon tumbuhan yang sama dengan hidup. Okey, konsepnya ni awak tolong hafal Ini kalau soalan keluar soalan esei so kalau esei tu ini keyword dia. Ada explant ini Mula-mula ambil explant. Explant tu apa? Ialah cebisan kecil tumbuhan. Ini. Contohnya ambil batang, ambil pucuk, ni batang, ni mungkin ambil akar, ni mungkin ambil daun. Ni maksudnya explant lah, explant. Okay, explant. Explant itu disterilkan. Rasa macam mana nak steril? Steril tujuannya adalah untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya ambil ini, lepas tu kita sterilkan. Sterilkan tu bukannya dididihkan. Kalau kita didihkan, matilah kan. Bila mati tak boleh hidup. Kita manusia tidak ada kuasa untuk menghidupkan. Kalau awak pergi didihkan ini dah mati, awak letak dekat nutrien steril takkan hidupnya. Sebab kita tak ada upaya untuk menghidupkan. Okey, biasanya kita sterilkan dengan Clorox, dengan bahan-bahan kimia lah untuk menghalang pembiakan mikroorganisma. Lepas steril, masukkan ke dalam medium kultur. Inilah medium kulturnya. Ini medium kultur ni. Kat sini ada kulturan ni, nampak jarang ni. Sebenarnya sini ada kultur ya. Sebab kultur ni macam jelly. Dia jelly dan dia adalah transparent. So nampak ni medium kultur. Okey, lepas tu dibiarkan di atas medium kultur. Explant ini akan menjalankan proses mitosis. Dia jadi macam ni. Yang kita namakan sebagai callus. Awak pun tak tahu kan pokok apa ni. Dia macam sponge je kat sini. Ni nama dia callus. Callus tu ialah apa? Sekumpulan tisu yang sama yang belum membahagi. Belum membeza. Dia mengalami proses mitosis, dia belum membeza. Membeza maksudnya jadi ni kan. Selepas callus dia akan membeza menjadi embryo. Embryo maksudnya apa? Dah ada akar, ada pucuk. Kemudian dia mengalami pertumbuhan lagi menjadi anak pokok. Bila anak pokok kita boleh ambil anak pokok satu ni boleh pergi tanam lah dekat tanah. Ataupun nak buat cara hidroponik lah. Ini adalah gambar di dalam makmal. Semua ni berlaku di dalam makmal Makmal kita pun tak boleh buat. Sebab makmal kita makmal yang tak steril. Ini makmal yang steril. Ini cikgu ambil gambar dekat makmal di Mardi. Memang dalam bilik ni bilik yang bebas daripada sebarang mikroorganisma lah. Cikgu, suhu dia macam mana? Suhu, Mesti sejuk kan? Sejuk lah sebab nak mengurangkan pertumbuhan suhu dia kena buat lah. Ini dia orang kena buat research lah. Suhu apa yang disesuai. Sebab pokok ni ikut juga ambil kalau pokok di biasanya pokok akan suhu Malaysia lah. Kalau kita ambil pokok yang lain mungkin kita kena semua ni research lah. It take years nak dapat what is the conducive condition lah untuk dia nak hidup. Faham juga. Ini kita cerita secara ni je so dapat ni. So tolong ini soalan ni. Soalan ni keyword dia ni. Satu markah. Katalah 4 markah dapatlah 4 maksimum. Faham? Ini cerita dia. Okey, so ini mitosis yang tidak terkawal pula. Okey, mitosis tidak terkawal. Okey, mitosis terkawal akibat daripada gangguan mekanisme pengawal atau kita sel. Okey, untuk kita sel kan? Kita sel tu macam mana nak berlaku kita sel, berapa lama ambil.
Semua itu maklumat semua telah dibawa di dalam gen kita. Jika berlaku kesilapan kepada kita sel ni apa ke, itu kita jadi apa? Mitosis yang tidak terkawal. Mitosis tidak terkawal akan menyebabkan sel itu berubah menjadi sel kanser. Sel kanser itu apa? Sel yang bersaing dengan sel sekitar untuk bekalan oksigen dan nutrien. Nampak tak ni? Ni sel kanser ni. Ni sel yang normal ni. Sel normal. Sel apa yang berlaku adalah bila sel ni perlukan apa? Oksigen dengan nutrien. Sel ini yang normal pun perlukan juga. Tapi sel ini dia dah ambil oksigen dengan nutrien daripada yang dibekalkan, menyebabkan ini deprive lah, yang sel-sel yang tak dapat. Nampak tak? Dia membiak dengan cepat. So sel kanser bertambah dengan cepat lah. Menjadi tumor. Tumor adalah tisu yang tidak normal yang akan menyerang, memusnahkan tisu sekitar yang normal. Ya, ini contoh kanser, breast cancer yang selalu dengar kan. Mula-mula tadi kan dah dapat tumor tadi, apa yang berlaku, tumor itu dia akan bersaing dengan sel-sel sekelilingnya ni. Ini mammary ni mammary gland yang ada gland banyak, gland ni dia akan menghasilkan susu lah. So akan menyebabkan apa? Dia makin besar. Okey, lepas tu sel kanser boleh merebak melalui salur limfa dan salur darah ke bahagian tisu yang lain. Ini kata contohnya pergi kat ginjal. Okey. So kita tengok pula mitosis, meiosis yang tidak terkawal pula. Contoh meiosis yang tak terkawal cikgu bab 2 Ini cikgu ambil daripada buku teks form 5 awak. Tidak disjungsi dalam meiosis 1. Tidak disjungsi ni maksudnya ialah tak berpisah. Sepatutnya ini dengan ini kan, ini berpisah kan? Mungkin disebabkan oleh ada bahan kimia, biasanya ialah bahan kimia lah. Kita panggil mutagen. Menyebabkan mungkin gentian gelendong tak boleh tarik. Menyebabkan apa? Sel ni ada 3, ini tinggal 1. Ini bila ini jadi macam mana? Bila ini kan ini dia dah skip beberapa peringkat so yang 3 tadi kan disusun. So ini akan dapat apa? N tambah 1. Maksudnya sepatutnya 2 tapi dia akan tambah 1. Ini kurang 1. Okey. Katakanlah ini manusia, N kita 23 kan? So 23 tambah 1 ni jadi 24. Ini jadi 22. Katalah ini 24. Meiosis pula, bersenyawa dengan ini katalah dekat sperma, katalah dekat ovum. Ovum cantik jadi. N je. Kan? So akan dapat apa? 2N tambah 1. So jadi berapa? 47. Ini contohlah menghasilkan, ini yang contoh trisomi 3. Sindrom Down. Sindrom Down dia ada 47. Dia punya lebih dekat kromosom ke-21. Dia lebih 1. Ataupun berlaku tidak disjungsi ini pada meiosis 2. Meiosis 1 cantik. Lagi. Tapi meiosis 2 kan kita ambil satu ni kan setiap satu sel ini kan. Ini tak berpisah. So dalam satu sel ini sini ada 3, ini 1. Dapat anak sama juga. Jelas tak? Maka bila bab ni senang je kan? Mitosis meiosis ni you have to really understand the concept. Then only you are able to understand. Okay? Tak ada soalan, kita buat soalan Kita buat beberapa contoh soalan. Rasa tak ada apa nak kot. Any question? Any question? Okay, cikgu awak boleh tanya dekat chat. Cikgu buka, cikgu tengok chat. Ada soalan? Cikgu tengok dekat chat Mana you all punya chat? Join.
I know. Okay. Tak ada apa-apa pun soalan? Mana mic kita? Oh. Oh, apa like we human, we have organ making. Oh, tak akan cikgu dah keluar. Kejap cikgu tengok satu-satu awak punya soalan. Teacher is recording PowerPoint, no message. Your message pun ada lah. Teacher tak perasan also. Clone tu organisma sama lah. Bukan organisma sama lah. Mana boleh kita clone organisma. Macam nak? Clone dapat yang sama. Kalau awak nak clone Insyirah, macam mana awak nak clone awak dapat awak jugalah. Itu maksudnya. DNA 100% sama. Yes. Tapi kenapa jangka hayat tak lama? Okey, Nurul Insyirah itu memang nak kena research lagi. Immune system weak itu banyak. Okey. Itu cikgu tak dapat nak jawab lah. Because semua the cell that kena clone is not perfect. So kita boleh carilah, kita kena cari dalam jurnal lah tu ya. Why the cell kena clone is not perfect? Like the ability. Ini you all punya chatting je tau. Jangan ambil ni sebagai nak jawab periksa. Why not natural? Ask God. My God, the mother punya egg don't have the nucleus. Kalau kita clone but tak perfect hasil dia nanti. Itulah sebab itu clone human diharamkan. Haram dalam Islam dan haram dan United Nations pun mengharamkan. Bukan mengharamkan pengklonan itu, mengharamkan research itu. Sebab takut yang hasil nanti tak perfect, nak buat apa yang tak perfect tu, nak buang. Dapat orang tak ada otak lah, macam tu lah contohnya. Cloning can affect the organism, organic behavior and immune system. How? Tak payahlah kau fikir panjang nanti, bila masuk universiti nanti kau buat research pasal cloning. It's not that I'm not sure materi true or not. Again, kali zombie. Tengoklah cerita X-File. Cerita X-File banyak cerita pasal manusia yang pelik-pelik ni. Okay. Mana cikgu nak share beberapa soalan. Jom kita tengok soalan mana. Tadi cikgu dah ada soalan. Where is my soalan? Wow, mana my soalan? Okay. Pembahagian sel, pembiakan. Okay. Tengok soalan nombor 1. Okay, sila jawab dalam chat cikgu nak join. Do you know? B. Yang manakah bukan kebaikan pengklonan? Betul lah. Tadi kan dalam cikgu punya PowerPoint tadi ada tapi cikgu tak ada tegang pula. Kebaikan tissue culture ataupun pengklonan ialah dia dapat menghasilkan sel yang sama, yang ciri yang baik lah kita nak, yang berbaik dan berkualiti dengan banyak. Kita buat dalam test tube dia boleh dapat banyak tu. Satu callus tu kita sebenarnya kan callus yang tadi tu dia boleh pecah, kita boleh potong banyak. So, tapi masalahnya dia sama, dia punya kerintangan terhadap penyakit, terhadap pest, semua sama. Dia satu kena, semua akan sama kena. So dia pada B. Okay, good. Okay, soalan nombor 12 ni, soalan 2 kita lah Embryomyce. Okay, nombor 2. Soalan jawapan apa? You cannot see the screen clearly. Why?
Oh, might be the size. Sekejap cikgu besarkan. Okay. Soalan ni. Okay, now we are at question 12 ni. Okay. Apa jawapan dia? Okay, good. D samalah sebab embryo. Okay, good. Okay, seterusnya. Yang manakah adalah perbezaan di antara mitosis dan meiosis? Okay, mana tu? Tak apa, tak tengok option pun tak apa. Satu tu betul ke tidak? Mana cikgu tengok option, tengok Mana option? Mana option, tengok option. Jadi kocik lah pula. Allah. Apa? 1 dengan 3. So jawapan dia apa? The answer is 1 and 3A lah. Ni sekali membahagi mitosis, meiosis 2 kali membahagi. Sel induk, dua kromosom berpisah ke kutub yang berbeza. Betul, kromosom pisah. Kromatid berpisah ke kutub yang berbeza. Mana boleh kromatid nak pisah lagi? Kromosom berpisah dapat 2 kromatid. Kromatid tak boleh pisah lagi ya. Okay, daughter sel anaklah diploid, mitosis. Okay, sel anaklah haploid. Okay. So 1 dengan 3 lah. Okay. Okay, we move on. Ada satu peringkat mitosis. Apakah peringkat mitosis disebutkan dalam 5 di atas? Rajah 5 di atas. Peringkat apa ni? Anafasa. Okay, good. Okay, cikgu bagi masa sekejap lah. Sekejap ya. So, sikit. Yang lain kenapa tak jawab? Okay, good. Hasil meiosis. B. Boleh, laju je coy. Sebelum tu asal alang-alang ni cikgu nak tanya. Ini sel apa? Sel darah merah. C? Sel otorangka. Otak kan? Otak rangka. Kena tahu. D? Otot licin. Okay. Good. Awak wajib tahu tau. Untuk soalan ni. Manakah bukan kebaikan pengklonan? Sama tadi kan? Okay, kita tengok soalan lain pula. Ini pula. Ini soalan ada yang lengkap, ada yang tidak lah ya. Okay, soalan ni. Apa jawapan? Oh, cerita pasal ni ya. Cikgu tertinggal satu benda lah. Masuk balik PowerPoint sekejap ya. Oh, cikgu tertinggal satu benda. Cikgu tak membuka. Cikgu nak tengok buku teks. Okay, cikgu nak masuk ni. Sekejap Cikgu terlupa tadi. Ni. Okey ya, mana? Okey. Cikgu usahakan sikit. Aduh.
Okey. Ini buku teks awak kalau ada buku teks awak bersama awak, good. Okey. Ini dalam buku teks ni ada beberapa istilah. Bivalent, sinapsis, tetrad, pindah silang. Okey. Sinapsis adalah proses. Okey. Mula-mula kromosom duduk merata-rata dalam sel. Kemudian dia akan mencari pasangan. Proses mencari pasangan itulah dinamakan sinapsis. Sis ni kan kita katakan proses. Bivalent, bi itu apa? Dua. Maksudnya bi ni kita panggil apa? Valent. Ataupun kita sebut juga tetrad. Sebab apa? Tetra 4. 1, 2, 3, 4. Bivalent maksudnya ada tu berbeza dengan mitosis, setiap kromosom homolog berpasangan dan membentuk bivalent. Ini pun bivalent lah. Sebenarnya bivalent, tetrad, kromosom homolog benda yang sama. Selepas sinapsis dia akan mengalami proses pindah silang. So ada beberapa perkataan. Pindah silang kiasma adalah tempat di mana berlakunya proses pindah silang. Okey, kalau gambar di sini ada satu saja kiasma. Tapi kiasma ni boleh berlaku kat sini, boleh berlaku ke mana-mana sebab dia berlaku secara spontan. Pindah silang proses. Kiasma tempat. Jangan ni sudah. Okey. Itu sajalah cikgu tertinggal tadi, yang lain-lain semua sama sebab ada beberapa istilah yang kena tahu. Cikgu tertinggal pula istilah-istilah tadi tu. Okey. So, itu proses berlaku semasa meiosis. Apakah proses tersebut? Prosesnya pindah silang. Sinapsis, proses dia pergi ke sini. Bivalent, bendanya. Ini bivalent. Rekombinasi adalah tahu tidak? Tak apalah. Kalau tak ni cikgu anggap sebagai kalau join dia cikgu tak dapat tengok, tak dapat tengok sekejap Amboi, Lim Yuhe bersinapsis dengan siapa? Okey, cikgu nak cikgu. Oi, kucing ni kacau. Okey, cikgu. Ada beberapa istilah cikgu nak. Ya. Bivalent tu dua. Dua. Dua homolog yang berbeza. Ya cikgu tunjuk sini Okey. Mula-mula kromosom ni mata-mata. Satu duduk kat sini, satu duduk kat sini. Okey. Lepas tu apabila nak mulakan proses meiosis, dia akan mengalami proses sinapsis. Maksudnya ini akan bergerak, cari pasangannya. So dia jadi duduk dekat-dekat lah macam ni. Ni profasa lagi, dia tak susun kat tengah lagi. Tapi yang penting dia duduk Allah. Dia duduk dekat-dekat lah.
Bila dekat-dekat ni membentuk apa? Bivalent. Dua-dua ini kita kata apa? Kromosom homolog ataupun tetrad. So bivalent dengan tetrad tu benda yang sama sahaja. Bila dia dekat-dekat itu boleh, tu yang punya proses pindah silang. Allah. Okey, pindah silang. Katalah sini cikgu lukis ada 2 tempat berlaku pindah silang. Okey, katalah ini buat ada color. Ini pindah silang. Selepas pindah silang, prosesnya adalah rekombinasi. So lepas rekombinasi dia akan dapat, sebab dia tak adalah duduk melekat antara bila kan. So dia akan berpisahlah balik. Pisah, dia proses rekombinasi menghasilkan kromosom yang telah mengalami rekombinan. Kromosom rekombinan sikit ada sini sikit. Ini ini pun ada sini sikit. Ini sikit-sikit. Ini rekombinan lah. Ini kromosom yang rekombinan. Ini proses rekombinasi. Kan saya cakap kalau ada C di belakang adalah proses. Ini proses apa? Sinapsis. Okay, Coy? Cikgu, sinapsis cari pasangan. Cari pasangan. Okey. Cari pasangan. Rekombinasi. Dia dah, ni kan dia rekombinasi ni proses dia dah combine lah. Daripada ni satu kan, ini kan daripada kromosom homolog, ini satu katalah ini set daripada, ini katalah maternal set, ini paternal set kan. Ya? Bertukar-tukar, magnetik. So namanya, sebab tu selepas berlaku rekombinasi ni, bila kita lukis masa berekat metafasa dan seterusnya, kita lukis macam ni lah. Kita tak lukis dia sebagai satu-satu macam ni. Kita lukis macam ni sebab telah berlaku rekombinasi. Faham cikgu? Faham Faham cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. So, pukul 4:30 dah. So, kalau awak ada soalan apa-apa jumpa, carilah buku buat soalan buku orang tu. Sebelum tu, cikgu dah masukkan dah semua bab tu dah habis Enzim semua dah masuk dah video. Tengok tak? Tengok ada soalan tak? Tanyalah. Tak nak tanya kat sini pun awak boleh screenshot bahagian mana tu, tanya cikgu, PM cikgu pun okey. Ataupun awak screenshot, lepas tu bubuh dalam komputer awak, nanti awak boleh tanya, awak masuk awak share awak punya, share awak punya ni. Cikgu boleh tengok lah, cikgu boleh jawab. Ramai-ramai boleh tengok. Okey? Ada soalan apa? Tak ada apa, dah 4:30 lah, keringnya Leo juga ni. Ini memang masa 2. Mak nak tengok chat, buat tak nampak chat. Okey, tak ada apa dah Bye-bye. Bye, Go. Buka, tinggal 18 orang je. Okey, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye.
Kak. Boleh minta Ali? Ya. Baik, oh tempatnya.